apa dikatakan, aqim daulatal Islam fi anfusikum takun fi biladikum. Bangunkanlah ya daulah Islam itu dalam diri kamu. Maknanya tak dapat tidak. Sebab itulah Nabi masya-Allah menggerakkan ya, dengan penuh susah, dengan penuh sakit, dengan penuh payah kepada semua gerakan ya, kemudian kepada semua peringkat. Semoga setiap ashas ya, setiap individu yang ada dalam sebuah tempat itu menyedari tentang perkara ini. Sebab seandainya berlaku terbalik ya, mungkin kita kata okey, kita kata dalam peringkat yang tinggi kita boleh dusturkan dia. Tetapi kalaulah peringkat bawahannya tidak bersama pada ketika itu, pada ketika itu pendusturan itu juga tidak akan dapat mencapai seperti apa yang dikehendaki dalam Al-Quran itu sendiri ya. Jadi sebab itu kita melihat bahawa tidak ada jalan ringkas, tidak jalan pintas ya. Mungkin mi segera untuk sesuai untuk mi saja ya, tetapi untuk menjiwai Al-Quran, mendalam akan Al-Quran adalah tanggungjawab saya, tanggungjawab Cik Abu Hassan, tanggungjawab semua orang untuk dibangunkan perkara ni dalam diri setiap orang. Marilah kita membangunkannya, tetapi tanpa jemu, tanpa pernah rasa penat, menyatakan bahawa inilah yang terbaik, dan kemudian menyedarkan mereka-mereka yang masih lalai dan lupa bahawa Al-Quran adalah dustur yang terbaik, yang tidak ada pilihannya, tidak ada taranya sebenarnya. Kemudian bagi rakan pemanggil yang kedua tadi Cik Fadil karaoke ya. Karaoke baca Quran tak okey. Masya-Allah. Ini tak kira okey lah ni ya. Tak kira okey. Baik. Memang benarlah ini manusia begitulah ya. Manusia ni ada yang lalai, ada yang lupa, ada yang alfa ya, yang tak perasan pun tentang Ramadan ni sebenarnya. Memang mungkin bagi setengah orang yang mengungguli tarawih yang masih mungkin dia rasa benda ni benda yang tak mungkin berlaku lah. Tetapi masya-Allah kita berhadapan dengan masyarakat yang seperti ini, hakikatnya kita akan jumpa manusia yang seperti ini ya. Jadi apa yang kita mereka itu merekalah, tetapi masya-Allah ya, dakwah, kesedaran ya, media kena mainkan peranan. Dan kemudian sebab itulah bagi kita ini ya, sebab kadang-kadang bukan bagi mereka saja, bagi kita ni ya, yang kadang-kadang masya-Allah ya, rasa Al-Quran tu jauh sangat. Sedangkan kalau kita tengok dalam riwayat menceritakan tentang peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah surah yang paling sering dibaca oleh Rasulullah? Ya, sedangkan Rasulullah tu masya-Allah ya, Al-Quran itulah dirinya sendiri. Kenapa Nabi diceritakan tentang apa surah yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah? Semoga kita ni yang menjadi umat boleh mengikutnya. Jadi kita dapati bahawa surah yang paling disukai oleh Nabi, yang paling banyak dibaca oleh Nabi adalah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Supaya jangan kita beralasan. Katalah dalam riwayat menyatakan bahawa Rasulullah paling suka baca surah Al-Baqarah sebagai contoh, Suratul Kahf sebagai contoh, Suratul Nisa sebagai contoh. Bagaimana kita yang bukan hafiz ni? Tetapi bila Rasulullah suka Qul huwallahu ahad, maknanya masya-Allah kita tidak beralasan lagi. Tidak pernah orang tu kalau dia membaca Qul huwallahu ahad, sebab itulah Imam Ghazali menyatakan bahawa bagi kita orang awam ni yang bukan hafiz, kena membaca paling tidak 10,000 kali. Ya? Semoga sebenarnya kita tu dekat dengan Al-Quran, dan jangan beralasan ana bukan hafiz, maka dengan sebab itu ana tidak membaca Al-Quran. Qul huwallahu ahad adalah Al-Quran, bahkan thuluth daripada Al-Quran. Dan itu yang saya rasa boleh kita respon dengan kesedaran daripada sahabat yang kedua tadi. Mulakan sikit-sikit dan lama insya-Allah. Masya-Allah. Jangan tak boleh boleh hafal. Ya. Dan tidak ada kurang pun, sedikit pun ya, walaupun kita baca qul huwallah, jangan kita kata saya ni baca qul huwallahu ahad saja. Rasa rendah diri bahawa inferior bahawa masya-Allah. Ini yang patut kita lakukan dalam kita memandu, dalam kita bawa kenderaan, dalam kita di rumah, bacakan saja qul huwallahu ahad, maknanya kita membaca Al-Quran sebenarnya ya. Dan bagi melagukan Al-Quran sebenarnya ya. Baik, sebenarnya melagukan Al-Quran adalah satu tuntutan sebenarnya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa zayyinul Quran bi aswatikum ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara kamu, fa inna sautal hasan yazidul Quran husna. Sesungguhnya suara-suara yang bagus itu akan menambah kebagusan Al-Quran. Ya, mungkin yang jadi masalah yang dikemukakan oleh rakan pemanggil kita adalah kadang-kadang fokusnya lagi. Fokusnya lagi ya. Fokus lagi maknanya tilawah hanya pada tilawah tetapi tidak kepada dia punya tadabbur maknanya. Di sini masalah ya. Sedangkan kalau kita tengok dalam bacaan, dalam taranum, dalam penekanan ya, sebenarnya memang bila ayat itu tentang ayat-ayat tentang syurga ya, qari biasanya membaca dalam keadaan mendayu, sehingga sebenarnya kalau kita hayati mendayunya itu sehingga menghimbau kita betapa indahnya syurga. Dan kemudian kalau qari itu membaca tentang ayat neraka Jahannam ya,
setiap patah perkataannya dikeraskan, patah demi patah, sehingga benar-benar boleh menusuk ke dalam kalbu kita betapa dahsyatnya neraka itu sendiri. Itu peranan saut yang tergambar, disebut, tergambar gambaran itu. Dan ini sepatutnya difahami oleh kita. Maknanya keindahan dan keelokan bacaan itu adalah nak menyampai makna. Jangan elok sampai maknanya lain, sedangkan isinya lain. Ini sangat salah. Okey, sebelum kita rehat, Ustaz dan juga para pendengar, saya persoalan berbalik pada tajuk kita, Al-Quran mampu merubah dunia. Jangan cakap merubah dunia, baca pun tak mampu nak merubah diri sendiri. Itu apa puncanya, Ustaz? Tafsir dah baca, dah faham dah makna, tapi tidak mampu merubah diri. Dia masalah balik kepada kita punya manusia ni sendiri. Sebab dalam syair yang saya bacakan tadi, ditulis yang saya bacakan tadi oleh ulama, sebenarnya barang siapa yang ingin jinakkan hatinya, cukup Allah buat dirinya. Kita ni sebenarnya Al-Quran tak masuk pada hati yang liar, kita liar sebenarnya. Sebab itulah kalau kita duduk benar-benar dan bermuhasabah, Allah jadikan sebenarnya Ramadan ini sebenarnya nak jinakkan hati kita. Hati kita insya-Allah, sebab hati ni mudah dipengaruhi, sama ada oleh akal kita atau oleh nafsu kita. Tetapi bila nafsu yang dominan, mendominasi seluruh gerak-geri hati kita, maka pada ketika itu hati kita akan liar. Dan bila hati liar, jangan cakap pasal Quran, jangan cakap pasal hadis, jangan cakap pasal Al-Quran, jangan cakap pasal dustur, jangan cakap pasal apa pun, kerana hati yang liar dikuasai oleh nafsu. Nafsu hanya suka apa yang mendatangkan keseronokan dalam tempoh masa yang sekejap. Itu sifat nafsu. Jadi sebab itu persoalan balik kepada falsafah Ramadan itu sendiri. Datang untuk memproses nafsu, didik nafsu kita. Dan insya-Allah di luar Ramadan kita didik berterusan, maka pada ketika itu akan lahirlah fitrah yang baik, dan fitrah yang baik ini akan minta kepada petunjuk hudal lil muttaqin. Kan puasa untuk melahirkan takwa, Al-Quran adalah hudal lil muttaqin. Jadi sinkronis antara Al-Quran dan Ramadan, falsafahnya tidak boleh dipisahkan sama sekali. Maka mampu mengubah dunia selepas itu. Dan masya-Allah, bila semua telah terubah, manusialah yang merubah dunia sebenarnya. Luar puasa sama baik insya-Allah dalam bulan puasa juga insya-Allah. Itu jawapan untuk Cik Kamarul Zaman tadilah. Okey, kita rehat seketika. Sekejap lagi kita akan sambung untuk bercerita tentang Al-Quran merubah dunia. Jika sakit, Allah sembuhkan. Ayat-ayat syifa pun Allah sediakan. Semuanya ada dalam Al-Quran, untuk siapa yang hendak amalkan. Ayat-ayat syifa yang terkandung dalam air An-Nushrah menjadi pemangkin kepada kehidupan yang lebih sihat, ceria dan bermakna. Al-Quran adalah penyelesaian kepada semua masalah. Kami menyediakan untuk kemudahan anda air An-Nushrah dengan herba za'faran. Untuk keterangan lanjut, hubungi An-Nushrah Malaysia Sendirian Berhad di talian 019-5741-786, 019-5741-786. Berikhtiarlah habis-habisan sebelum bertawakal. An-Nushrah. Hayati dan dengarkan pengalaman-pengalaman saudara baru dalam mengukuhkan iman serta menjalani ibadah puasa dalam rancangan Islam Agamaku setiap Khamis 5.15 petang, dibawakan khas kepada anda oleh An-Nushrah Malaysia Sendirian Berhad. Okey, sebelum kita mulakan ekspedisi mendaki Gunung Jerai, kita buat pemeriksaan dulu. Lampu picit, bateri, parang, beras, gula, kopi, garam? Ada, Tuan. Tali, mances, periuk, pinggan, cawan, sudu? Lengkap. Alamak, Tuan, masalah besar. Kicap jalin tak ada. Makan tak ada kicap jalin, tak sedap, Tuan. Untuk keenakan dan kelazatan makanan anda, pastikan Jalin, keluaran Bumi Putra dan halal. Okey, pergi beli kicap jalin sekarang. Kalau tidak, kita terpaksa batalkan ekspedisi ini. Tak ada kicap jalin, saya pun tak lalu makan. Alhamdulillah, Ramadan bulan sedekah tiba lagi lah. Aywa, sudah 8 tahun Aman Palestin buat projek Ramadan lah. Masya Allah, sahih ya Sidi. Dulu 1.2 juta ringgit sudah sampai ke Palestin, termasuk ke Masjidil Aqsa lah. Tahun ini ada lagi bantuan berbuka dan bersahur, kesihatan dan perubatan, pusat tahfiz, pemulihan Masjidil Aqsa, masjid-masjid lain di Palestin dan banyak lagi lah. Tayyib. Sumbangan zakat pun Aman Palestin terima. Selain ada pakej sedekah 300, 200 dan 100 ringgit. Nak senang, pergi je ke mana-mana cawangan bank rakyat. Bukan tu saja Sidi. Derma melalui Aman Palestin, insya-Allah ada pengecualian cukai pendapatan. Allahu Akbar, itu sudah baguslah. Layari www.amanpalestin.net atau hubungi 018-291-3501 lah. Ayo bersama Aman Palestin. Keprihatinan anda, ketulusan kami.
Alhamdulillah. Ramadan tiba lagi. Apa persediaan awak tahun ni? Oh, saya dah bersedia dengan parti sarang burung Walid Gold. Sejak 2010 lagi saya dah menggunakannya. Siang dan malam bertenaga, amat ibadat terjaga. Oh, parti sarang burung Walid Gold? Saya sekeluarga pun amalkannya. Anak saya yang berumur 6 tahun, yang baru belajar puasa tu pun ambil ketika sahur. Alhamdulillah, cukup puasanya tahun lepas. Boleh bantu jaga kesihatan kita sekali. Maklumlah, bila berbuka selera makan susah nak kawal sikit. Betul tu. Untuk sihat, cantik dan cerdik. InsyaAllah. Parti sarang burung Walid Gold. Keberkesanan diakui ribuan pengguna. Hubungi 012-616-0987, 012-616-0987. Mama, jom kita pergi bazar Ramadan tu. Adik nak beli kuih untuk berbuka puasa lah. Jom, tapi adik sebelum beli tu, kita kena perhati dan pilih betul-betul. Perhati dan pilih? Perhati dan pilih tu apa, Mama? Perhati dan pilih maksudnya kita kena pastikan gerai tu bersih, penjualnya bersih dan makanan tu pun bersih. Okey, Mama. Apa saja pilihan anda, pastikan sebelum membeli. Perhati dan pilih. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in to shaitan. Oh, you who belongs. The mountain is too high. If God wills me to try, if I did it with a passion and determination, inshallah, I'll live out all my dreams. Alhamdulillah, dah pun 9.35 pagi. Selamat pagi semua. Selamat meneruskan ibadah puasa hari ke-17 kita berpuasa hari ini ya. Ustaz Zul Ramli di Konti saat ini bercakap tentang episod khas kita sempena dengan Nuzul Al-Quran hari ini. Tajuknya Pian, Al-Quran merubah dunia. Ya, baik Ustaz. Sebelum bersama pemanggil berikutnya, satu soalan nak tanya. Katakan tadi, bila kita dah benar-benar menghayati, dapat menjinakkan hati kita dengan Al-Quran, jinak-jinak dah, tapi kadang-kadang liar. Tak boleh nak maintain jinak dia tu macam mana tu Ustaz? Nak istiqamah tu dalam lah. jinak hati, insya-Allah dapat mentadabbur Al-Quran dalam masa yang sama. Baik, kita tengok bahawa banyak hari ini kalau kita tengok dalam program tadarus yang berlaku, alhamdulillah itu satu yang sangat positif. Betul. Tetapi kalau kita duduk dalam halaqah tadarus itu, kebiasaannya yang kita dapati, apa yang kita tekankan dalam program tadarus itu adalah dari segi bacaannya, mungkin salah panjang pendeknya, tajwidnya, tetapi kita hanya belajar di sekitar itu, kita tak pergi lebih jauh, lebih mendalam daripada itu. Dan ini seolah-olah telah dah jadi setting minda dalam masyarakat bahawa tadarus adalah program kita saling hanya membetulkan bacaan, baca dan dibetulkan bacaan. Tetapi sebenarnya sepatutnya adalah tadarus adalah di samping kita saling membetulkan bacaan, tetapi maksud mesej itu yang patut kita kena hazamkan dalam halaqah itu, ya. Macam kita dapatlah satu mesej orang kirim pada kita, ya. Jaga-jaga di hadapan ada aksiden. Jadi kita duduk dalam halaqah, duduk membincangkan jaga-jaga di hadapan, tersalah, di hadapan, ya. Betul, itu betulnya. Nak bagi faham. Nak bagi faham. Tetapi apakah mesej itu sebenarnya? Mesejnya adalah jaga-jaga, depan tu memang ada aksiden sebenar-benarnya. Jadi hari ini seolah-olah berlaku begitu dalam masyarakat kita. Maknanya menitik beratkan hanya semata-mata dari segi patah demi patah. Penting, ya, sebab Quran tu sangat agung. Maknanya kita tak boleh baca macam mesej tadi. Tetapi kita kena lihat bahawa ada lagi yang nak disampaikan daripada setiap maksudnya, ya. Dan sebab itulah hari ini kalau kita kata saya dah baca Quran, kena tanya lagi soalan yang berikutnya, adakah hanya telah membaca Al-Quran atau telah sampai kepada peringkat tadabbur pada maknanya, yang sehingga kata Nabi, bacalah Al-Quran dan menangislah, Iqra'ul Quran wabku. Sehingga sebenarnya dalam Al-Quran itu
Sebab dia adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada Allah bercerita tentang neraka, kita boleh menangis. Ya, sama ada Allah cerita tentang syurga, kita boleh menangis. Sama ada Allah menceritakan tentang janji, kita juga boleh menangis, dengan syarat kita tadabbur. Ya, hari ini masya-Allah kita hanya mengaji, ya, mengaji semata-mata bagi yang mengaji dah, dan syukur alhamdulillah, ya. Syukur alhamdulillah. Tetapi kadang-kadang betul lah kata cerdik pandai, kenapa kita tidak dapat buat yang terbaik? Sebab kita dah buat benda baik. Ya, sebab saya dah bertadarus, maka kita tidak lagi bertadabbur tentang Al-Quran. Jadi kita nak sarankan, ya, pada rakan sahabat yang duduk dalam halaqah, pemimpin halaqah tadarus, jom kita terjun dengan lebih mendalam, ya. Apakah mesej yang Allah nak sampaikan kepada kita? Apakah sebenarnya yang ada terkandung dalam tu, yang kemudian kita kena hayati. Dan kalau boleh, halaqah tersebut adalah halaqah yang ada bersamanya dengan air mata. Kenapa? Sebab bila kita menghayati apa yang ada di dalamnya, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, cukup dengan sepatah perkataan, kita tenggelam dalam pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Terbayang bahawa Allah segala puji yang ada di alam ini, ya. Ulama kata puji hadis kepada hadis, puji qadim kepada hadis, puji qadim kepada qadim. Semua itu membayangkan bahawa tenggelamnya kita, bahawa Allahu Akbar, kerdilnya aku menyebut Alhamdulillah di pagi ini, masya-Allah, kerana seluruh, sebagai contoh. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah bukan mentadbir, ya, Jalan Duta, Allah bukan mentadbir Kuala Lumpur, Allah bukan mentadbir hanya Malaysia, Allah bukan hanya mentadbir Asia Tenggara, Allah bukan hanya mentadbir Asia, Allah bukan hanya mentadbir bumi, tetapi alamin, seluruh alam ini, dan kita kerdil di dalamnya. Tidakkah sampai di sana bergetar hati kita, merasai betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab tu kata Nabi, bacalah Al-Quran dan menangislah. Memang boleh sebenarnya setiap patah itu kalau kita hayati akan menjadikan kita menangis. Apatah lagi kita membaca tentang murka Allah, kebencian Allah, kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sempat rasanya kita nak menoleh kepada orang lain. Kita lihat kepada diri kita sendiri. Itulah sebenarnya yang mungkin kita kena buat dalam halaqah-halaqah kita yang ada di masjid dan di surau yang sedang berlaku pada ketika ini. Subhanallah. Okey, pemanggil di talian. Ustaz, 3 lagi soalan kita nak kumpulkan, bercakap tentang nuzul Quran, Al-Quran mampu merubah dunia, tajuk kita pagi ni. Assalamualaikum. 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 Okey, tidak berjaya. Soalan lagi talian, insya-Allah. Okey, berikutnya. Seterusnya, Assalamualaikum. Juga tak berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Roslan. Encik Roslan, dari mana? Dari Perak ni. Dari Perak. Teruskan Encik Roslan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak bertanya adalah, apa akan jadi? Apa akan jadi seorang Muslim jika dia tak hear orang langsung kat Al-Quran tu? Apa akan jadi? Yang kita boleh nampak lah di dunia, di akhirat dah kita tahu dah. Istilah macam Ustaz cakap tadi tu. Dan apa yang jadi, yang kita boleh nampak di dunia lagi, jika dia tidak menjadikan langsung. Baik. Okey, ya? Baik, terima kasih Encik Roslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kita kumpulkan soalan dahulu saya. Assalamualaikum. Okey, berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Saya Zaini. Cik Zaini, teruskan soalan. Okey, saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustaz kerana mengingatkan saya khususnya bahawa bila kita bertadarus, yang penting tu apa pesanan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sampaikan dalam daripada Quran tu sendiri, yang terdapat dalam Quran tu sendiri. Pertanyaan saya begini, bagaimana pula kita yang bertadarus ni, orang macam saya ni, tetapi saya lupakan orang yang berkorban untuk membawa Al-Quran ni ke pangkuan kita, iaitu Nabi Muhammad SAW itu sendiri, yang sanggup berkorban, berjuang habis-habisan, beliau dan keluarganya dan para sahabat baginda yang taat setia, sanggup makan rumput kering semata-mata nak membawa syariat dan Quran ni kepada kita. Itu pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Terbaik soalan Cik Zaini tadi. Dan ada satu soalan di Facebook, Ustaz, mungkin kita boleh kongsikan juga tentang tadabbur tadi. Ustaz banyak juga menyebutkan tentang tadabbur Al-Quran. Jijah Yaakob bertanyakan, ada yang mengatakan bila kita tadabbur Al-Quran, kita tidak boleh buat sembarangan, kena ada bimbingan daripada ustaz atau ustazah yang bertauliah. Jadi apa komen ustaz berkenaan ini? InsyaAllah. 3 soalan. Okey, kita balik pada yang awal tadi tu. Cik Roslan, apa akan jadi kalau seorang Muslim itu tak hirau langsung Al-Quran, dan apa mungkin ada balasannya di dunia lagi? Nabi baik pun dipandang je Quran tu. Baik,
Terima kasih Encik Roslan dan rakan-rakan sahabat yang lain yang bersama dengan kita ya, dengan dalam halaqah ilmu ni, masya-Allah ya. Sebenarnya untuk melihat secara jelas ya, kadang-kadang kita tidak mampu melihatnya. Itu realiti. Sebab setengah daripada cara Allah memurkai seseorang dengan Allah limpahkan lagi pemberian kepadanya yang disebut sebagai istidraj. Ya. Jadi sebab tu kita jangan fokus kepada sebenarnya apa dia punya balasannya ya, apa balasan. Memang balasan itu dijanjikan. Tetapi bagi orang yang beriman, sebab tu iman, apa maksud iman ya? Allah kan Allah menyebutkan bahawa Quran itu adalah huda lil muttaqin ya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang bertakwa adalah orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Dan siapa orang yang beriman? Apa yang ada dalam hati orang beriman? Orang yang beriman adalah tak sama orang beriman. Orang beriman fokusnya apa yang dilihat depan mata dia. Orang beriman fokus pada benda yang tak dilihat oleh matanya tetapi berlaku pada ghaibiyat, perkara-perkara yang gaib, yang tidak berlaku sekarang ya, yang berlaku di alam kubur, yang berlaku di yaumul mahsyar, yang berlaku sama ada syurga atau neraka. Jadi sebab tu bagi orang yang beriman, kita tidak mengambil persen yang besar untuk menilai apa kesannya ya. Sebab itulah Sayyidina Umar sendiri ya, bila dia mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, menangis, leleh air mata bergoncang tubuhnya sehingga pengsan Sayyidina Umar. Kenapa menjadikan dia pengsan? Sebab dia tahu bahawa Allah menyeru dalam Al-Quran, dan pada hari akhirat itu kata Allah, berpisahlah wahai mereka yang derhaka pada Allah. Mana nak bagi tahu dunia ni kadang-kadang tak berpisah. Ya, kadang-kadang orang derhaka diangkat. Kadang-kadang orang yang derhaka dan buat dosa, masya-Allah, dabit dada bahkan bangga dengan dosa ya. Man adnaba dhanban fahuwa yadhhak fa innallaha ta'ala yudkhiluhun nar wa huwa yabki. Dalam syair menyatakan, barang siapa melakukan dosa dalam keadaan ia ketawa, Allah baka ia dalam neraka dalam keadaan ia pasti menangis. Sebab dunia ni memang begini. Kadang-kadang kita melakukan dosa dan tidak nampak, lihat beza je, menolak Quran, tak ada beza. Jadi sebab itu orang beriman dia tidak fokus pada perkara itu ya. Maka sebab itulah bagi kita yang penting adalah apa yang patut kita lihat, yakin pada janji bahawa Quran adalah syifa ya. Firaun masya-Allah ya, manusia yang mengakui dia adalah Tuhan, ana rabbukumul a'la. Tapi Masya Allah kita lihat dia dapat membina empire dan tamadun. Jadi bagi orang yang kadang-kadang tidak katalah kita cerita Al-Quran merubah dunia. Tengok Firaun pun dikata boleh merubah dunia. Baik. Kenapa merubah dunia? Orang yang tidak beriman hanya melihat apa yang dilihat oleh mata kasar mereka. Tetapi apa yang berlaku pada Firaun dalam janji-janji Allah Subhanahu wa taala kemudian hanya orang-orang yang melihat. Orang yang beriman melihat dengan mata hati mereka. Jadi sebab itu kita fokus. Balik, jangan lari pada fokus. Fokus kita adalah kepada perkara tersebut ya. Kalau tidak nanti ya, testimoni biasa terhadap dunia ni ya. Tak solat pun okey, sukses juga. Ini akhirnya melarikan fokus kita orang-orang yang beriman ya. Insya-Allah, semoga dapat jadi panduan. Sebenarnya Cik Zaini Cik Zaini yang menyebutkan, masya-Allah, terima kasih Cik Zaini mengingatkan saya dan kita semua ya. Memang benar bahawa masya-Allah, sebab itulah Nabi kata addibu auladakum ala thalathi hisalin hubbi nabiyyikum wa hubbi ali baitihi wa tilawatil Quran fa inna hamlatal Qur'ana tahta dhilli arsyillahi yawma la dhilla illa dhilluhu ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Hadis rawahu Tabrani daripada Sayyidina Ali. Baik, memang betul ya. Nabi sebut didiklah anak kalian 3 perkara kata Nabi. Yang pertama, ajar anak sayang pada nabi mereka. Ya, kita kena didik anak supaya sayang pada Nabi. Wa hubbi ali baitih, sayang kepada keluarga Nabi ya. Dan kemudian baru Nabi menyebut yang ketiga, tilawatil Quran. Seolah-olah ini adalah ramuan untuk kita mentarbiah anak sampai anak itu berjaya seperti yang dikehendaki oleh Rasulullah. Maknanya tidak memada Al-Quran semata-mata kita hantar bagi dia iqra, kita hantar bagi dia belajar ya, tetapi kita kadang-kadang lupa bahawa untuk hubbi nabiyyikum, sayang pada Nabi. Jadi sebab tu baik sangatlah bagi halaqah-halaqah tadarus kita ya, membaca tentang Nabi, mengingatkan tentang betapa susah dan sukarnya perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nak menyampaikan Al-Quran kepada umat seluruh manusia, generasi demi generasi. Jadi alhamdulillah, terima kasih Cik Zaini mengingatkan tentang perkara ini, menyedarkan kepada kita tentang perkara pentingnya bahawa dalam kita bercerita tentang Al-Quran, kita tak boleh lari daripada bercakap tentang perjuangan Rasulullah yang sangat hebat, yang telah dihabiskan masa dan
usia serta darah baginda untuk menyampaikan Al-Quran itu kepada kita. Ya. Okey, dan kita itu tentang tadabbur Al-Quran perlukan pada panduan ustaz dan ustazah yang bertauliah khususnya. Tidak dapat tidaklah ini tidak dapat tidaklah buddha tak dapat tidak maknanya supaya jangan nanti kita menafsirkan sesuatu menurut bujukan hawa nafsu ya. Maknanya ini juga yang menjadi masalah ya. Sebab itulah Islam ya. Islam ni agamanya dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh dalam Marawahul Bukhari, kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nak orang itu baik, Allah akan berikan dia kefahaman yang mendalam dalam soal agama. So agama ni dia adalah mesti tafaqquh. Dia mesti mendalam, tidak boleh on surface. Ya, kita tengok satu ayat pada pandangan saya, tak boleh pada pandangan saya. Dia mesti merujuk kepada nas-nas yang memang kukuh, yang diakui oleh mereka-mereka yang pakar. Sebab tu Islam tidak boleh lari daripada fuqaha. Islam tidak boleh lari daripada orang-orang yang alim dalam bidang fiqh terutamanya. Jadi sebab itulah masya-Allah benar ya yang mengirim dalam Facebook ya. Tentang persoalan tadi. Jadi alhamdulillah sebenarnya kita di masjid-masjid kita, di surau-surau kita ya. Alhamdulillah ya sebenarnya dah merata ya mereka-mereka yang belajar, yang faqih, yang dalam bidang ataupun had masing-masing ya. Tetapi bagus kita menyedari bahawa memang kita perlu kepada mereka-mereka yang faqih tadi. Jangan kita lari dengan penafsiran sendiri. Tak tahu insya-Allah bertanya ramai tempat rujuk insya-Allah untuk kita soal dan tanya-tanya apa sahaja. Saya kira pemanggilan kita akhir Ustaz. Silakan. Sebelum kesimpulan tentang topik pagi ni. Okey, bersama siapa agaknya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teruskan, saya beri talian. Saya nak tanya, saya harap Ustaz dapat mengulang syair tadi sekali lagi. Sebelum tu siapa beri talian ni? Ya. Siapa beri talian agaknya? Saya harap Okey. Tak apa. Okey. Baik. Terima kasih pun insya-Allah. Kita letak di Facebook nanti. Memang pun sebenarnya saya memang nak minta sangat Ustaz ulang balik syair Arab, syair ulama yang Ustaz sebutkan awal tadi sebagai salah satu khalasah juga untuk perkongsian kita tentang Al-Quran merubah dunia. Kejap lagi ya Ustaz ya. Insya-Allah. Okey, mungkin pemanggil. Seorang lagi di talian. Assalamualaikum. Hello. Ya, saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Saya Fadil Dulu Semban. Encik Fadil, teruskan soalannya. Saya mahu setuju apa yang Ustaz cakap tadi. Kebanyakan orang yang membaca dan mengaji, termasuklah saya kita tak percaya apa yang ada yang dikatakan dalam Quran tu. Contoh yang terdekat Ustaz kan, yang paling saya nampak lah macam puasa kan. Kita banyak nak puas, tu kita tak ingat. Mana kita terbalik kan, macam tu juga. Tu kedulukan dulu. InsyaAllah di dunia ni apa pun takkan puas. Jadi lagi satu contohnya kan macam pemakanan lah. Apa yang dikata dalam Quran ni orang banyak tak saya. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Jerry Degree yang dalam Al-Kuliah itu. Banyak orang yang daripada awal Islam membaca Al-Quran tapi lebih percaya ekstrim daripada madua. Contoh ini kita tengok penawar dalam Al-Quran orang tak percaya dah. Baik. Terima kasih. Kita menolak saya tak langsung. Itu saja. Baik. Terima kasih Fadil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ustaz, Fadil ni memang dia suka bertanya kalau bertanya tentang makanan-makanan, macam mana makanan sunnah. Dalam Al-Quran pun dah banyak sebutkan tentang tips-tips dan panduan tentang makanan. Rehat sekali Ustaz. Kembali dengan syair tadi tu dan kesimpulan untuk topik kita dan pagi jawapan ni. untuk soalan Cik Fadil. Kejap lagi. Man, alhamdulillah. Kau dah berjaya berhenti merokok dengan iQuid. Terima kasih Mat sebab kenalkan aku dengan produk iQuid ni. Aku pun ambil masa 7 hari saja. Lebih bermakna bulan Ramadan aku tahun ni. Jom, kita bantu kawan-kawan kita yang lain pula. Ramai yang berniat nak berhenti merokok sempena Ramadan ni. Kita kenalkan dengan iQuid. Boleh juga tu. Dengan iQuid, insya-Allah lebih ramai kawan-kawan kita yang akan berhenti merokok. Wah, hidup sehat, amalan berkat, duit jimat, kehidupan pun selamat. Terima kasih iQuid. Merokok membahayakan kehidupan. Jom berhenti merokok dengan iQuid. Hubungi hotline 01922000528 01922000528. iQuid. Hayya nata'allamul Arabiyyah. Mari belajar bahasa Arab. Al-Bayan merupakan platform bagi anda mempelajari dan menguasai bahasa Arab. Alamilah suasana pembelajaran secara multimedia yang menarik, mudah dan praktikal. 5 kali pengambilan sepanjang tahun. Mohon segera untuk pengambilan yang akan datang
sebelum 1 September 2012. Berminat? Sila hubungi 03 7956 1190 atau SMS 012 628 0730 atau layari laman web www.albayan.com.my. Sila hubungi 03 7956 1190 atau SMS 012 628 0730 atau layari laman web www.albayan.com.my. Al-Bayan juga menawarkan kursus bahasa Arab secara intensif dan eksklusif di Jordan 3 atau 6 bulan. Jangan lepaskan peluang ini. Ikuti pengumuman azan subuh dan zuhur sepanjang Ramadan ini dibawakan khas kepada anda oleh Al-Bayan Corporation Sdn Bhd. Mushaf Al-Quranul Karim dan terjemahan lafziah yakni perkata terbitan terbaru Yayasan Restu kini berada di pasaran dengan infak hanya RM90. Anda memiliki mushaf bercirikan teks Al-Quran daripada salinan tangan anak Malaysia Rosam Uthmani, khot yang mudah dibaca, terjemahan dalam bahasa Malaysia moden dan cetakan 4 warna ragam seni visual Malaysia. Mushaf juga dilengkapi tafsir ringkas, maklumat setiap surah dan tanda bacaan. Anda dijemput menyaksikan keindahan usaha penyalinan manuskrip Al-Quran di Kompleks Taman Seni Islam Selangor setiap hari. Hubungi 03 5511 9001 atau 019 3893 788 atau hotline 1300 88 8989 atau laman web www.restu-art.com. Pengedar dialu-alukan. Sempena Ramadan Al-Mubarak ini, Islamic Aid Malaysia melalui program Al-Waqaf Lil Hayah membawakan kepada anda Fadilah Ramadan Bahasa Arab setiap hari dari jam 8.55 pagi dan 7.55 petang serta ulangannya pada jam 5.5 pagi. Berwakaflah untuk diri sendiri, ahli keluarga atau individu yang telah meninggal dunia. Al-Waqaf Lil Hayat, pelaburan sepanjang hayat di www.waqaf.org.my. Ikim FM, pilihan utama anda. Alhamdulillah, kita kembali lagi Pian di minit-minit terakhir kita saat ini. Mungkin syair tadi tu Ustaz. Mungkin satu jawapan pendek dulu untuk Cik Fadil tadi. Ramai baca Al-Quran tapi tidak percaya. Nak puas saja tak puasa. Macam itulah contohnya. Baik, itulah kelebihan orang Negeri Sembilan. Memang istilah ni ya. Memang itu kelebihan saya. Memang baik. Sebab itulah ya. Dia kalau kita lihat dalam ayat yang menafsirkan tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu, ya, sebenarnya kalau kita benar-benar mentadabbur terhadap maknanya, bila Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu, setiap orang yang beriman dia akan rasa dia macam dipanggil pada ketika itu. Terpanggil. Itu perasaan yang wujud sebenarnya. Kalau kita lihat adab hati adalah kita rasa terpanggil pada ketika itu. Bila dah mula rasa terpanggil, barulah senang cerita apa je Allah suruh boleh terima, ya. Apa hantar makanan tadi ke siapa yang disebut Allah. Kerana kita dah rasa terpanggil, ya. Jadi itulah yang sebenarnya balik pada tadabbur tadi, tadabbur yang sebenar. Baik, okey. Dan mungkin satu soalan tadi tu di FB dia kata patutnya kita Al-Quran tidak merubah dunia, tetapi Allah yang merubah dunia. Apa jawapan Ustaz? Bisa ringkasnya Ustaz. Baik, dia simple. Al-Quran itu apa? Dia adalah kalam siapa? Kalam Allah. Allah lah yang merubah sebenarnya. Nabi yang buat kerja. Nabi itu siapa? Pesuruh Allah. Itu je cerita dia, ya. Jadi masya-Allah, ya. Kecuali lah Al-Quran tu kalam makhluk, maka makhluk merubah dunia itu salah, ya. Al-Quran adalah kalam Allah, maka Allah yang merubah dunia dengan kalam tersebut. Okey, sebelum Ustaz akhiri penutupan dengan syair tadi, kesimpulan sikit tentang topik kita, Al-Quran mampu merubah dunia. Baik, ya. Kita tahu bahawa masya-Allah, ya. Sebelum datang Al-Quran, ya, sebelum datang Al-Quran, dunia berjalan seperti yang kita lalui pada hari ini, ya. Dan lebih teruk daripada itu, Nabi turun kepada satu tempat yang disebut sebagai Arab Jahiliyah, ya, Jahiliyah. Tetapi apa yang menjadikan Nabi boleh merubah dunia, ya, asbab, ya.
maka kita dapati bahawa turunnya Al-Quran, nuzul Al-Quran itu selama 23 tahun, ya, 23 tahun atau lebih tepatnya 22 tahun 6 bulan, begitulah 8 hari, ya. Turun pada ketika itu untuk merubah dunia ini, dan kemudian kita dapati bahawa memang berlaku. Itu adalah merupakan pembuktian sejarah, ya. Pembuktian sejarah kepada kita bahawa sememangnya Al-Quran itu merubah dunia, ya, kerana Al-Quran adalah kalam daripada Allah, kerana yang mencipta dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu yang kita dapat simpulkan sebenarnya. Kita akhiri dengan syair, Ustaz. Jadi kita mulakan dengan baik. Kita harap yang menuliskan syair ini, ya, masya-Allah, yang memberikan kepada kita mendapat ganjaran terutama dalam bulan Ramadan ini, ya. Yang dikatakan bahawa man arada muannisan fallahu yakfi, wa man arada hujjatan fal Qur'anu yakfi, ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه ومن أراد واعظا فالموت يكفيه ومن لم يكفيه كل هذا فالنار تكفيه. Barang siapa yang menginginkan sesuatu yang boleh menjinakkan hatinya, Allah cukup untuk dirinya. Dan barang siapa yang inginkan sesuatu yang boleh menjadi hujjah, Quran cukup untuk dirinya. Dan barang siapa inginkan kaya, maka cukuplah sifat qanaah bagi dirinya. Dan barang siapa yang inginkan sesuatu yang boleh sentiasa memberikan peringatan, pengajaran kepada dirinya, kematian cukup untuk dirinya. Dan barang siapa 4 perkara ini masih belum cukup untuk dirinya, nerakalah cukup untuk dirinya.